Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Antara intipati pembelajaran ialah usaha rundingan kemerdekaan, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, langkah penggubaran Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, akhir sekali Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Usaha rundingan kemerdekaan. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma, dan Filipina. Kerajaan British memberikan jaminan akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Membincangkan hal keselamatan, hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. British Ahli Majlis Eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Perwakilan Tanah Melayu menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. British mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perwakilan Tanah Melayu menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos tahun 1957. Berunding tentang isu Suruhanjaya, perlembagaan, keuangan, keselamatan dalam negeri dan perkhidmatan awam. Gambar-gambar menunjukkan peristiwa sambutan bersejarah di Melaka. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Kedua, menerima cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai anatomi tertentu. 4. Melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. 5. Mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, yaitu yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong Persekutuan Tanah Melayu. 6. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. 7. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan pegawai negeri. Berikut merupakan anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Pertama, sebanyak 131 memorandum bertulis diterima antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu
bahasa serta pendidikan. 2. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut, yaitu meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri dan mempunyai kuasa tertentu. Seterusnya, sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Selain itu, kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara, Dewan Rakyat dibentuk. 3. Reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Dato' On Jaafar dari Pani Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yokeli dan Viti Samantan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. 5. Hasil pindaan yang disembah berkenan dan dibincangkan dalam majlis-majlis raja. 6. Draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. 7. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. 2. Kewarganegaraan. 3. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. 4. Kedudukan agama Islam. 5. Kedudukan bahasa Melayu. Rumusan. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjelaskan usaha rundingan kemerdekaan, peranan Suruhanjaya Perkembangan Persekutuan Tanah Melayu, langkah pengubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu.